Wahai sahabatku, aku dan kau, kita sama-sama manusia. Dan kita sama-sama tak pernah terlepas dari dosa dan noda. Dan perkara yang paling ditakuti oleh setiap pendosa seperti kita ialah bila Allah tak menerima taubat kita. Ketakutan ini menyebabkan kita rasa bertambah jauh dengan Allah. Kita mula bersangka buruk pada Allah, lalu berasa bahawa Allah itu zalim. Bayang-bayang azab neraka menghantui diri kita, sehingga sampai satu tahap kita rasa benci pada Allah dan berputus asa dengan rahmat Allah. Adakah aku akan diampuni? Dosa aku terlalu banyak. Kalau aku bertaubat, kemudian aku ulang maksiat itu kembali, adakah sia-sia taubat aku sebelum ini? Aku tak layak masuk syurga. Orang macam aku ni hanya layak untuk masuk neraka dan diazab. Allah tak adil. Allah kejam. Pelbagai lagi monolog-monolog yang sering bermain di fikiran kita dan di fikiran setiap orang yang melakukan dosa, termasuklah diri saya sendiri. Namun, wahai sahabatku, kadang dalam hayutnya kita dalam maksiat, iblis dan syaitan ada satu lagi objektif pada kita. Syaitan dan iblis bukan semata-mata nak kita jatuh dalam lembah maksiat. Bahkan lebih dahsyat dari itu, iblis mahu semua pendosa bersangka buruk dengan Allah dan terus menjauh serta berputus asa dengan rahmat Allah. Iblis mahu kita takut untuk taubat. Iblis bisik pada kita pelbagai sangkaan-sangkaan yang buruk pada Allah, sehingga api taubat yang sedang membara dalam diri kita kembali terpadam, dek termakan dengan bisikan musuh durjana iblis itu. Sedangkan, wahai sahabatku, realiti dan hakikatnya bukan begitu. Allah tidak kejam. Allah tidak zalim. Bahkan Allah sedikit pun tidak pernah menzalimi hamba. Allah tak pernah walau sedetik menzalimi kita, wahai sahabatku. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman pada kita dalam satu ayat yang cukup indah di dalam surah An-Nisa ayat 40. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menzalimi seseorang walau seberat zarah. Dan kalaulah amal yang seberat zarah itu adalah amal kebajikan, nescaya akan menggandakannya dan Allah akan memberi dari sisinya pahala yang amat besar. Sekarang, wahai sahabatku, saya nak tunjuk kepada kalian betapa Al-Quran dan hadis Nabi SAW, Allah berkali-kali memberi berita baik buat pendosa seperti kita. Allah sentiasa membuka pintu taubat dan Allah tak pernah jemu menerima taubat hamba-Nya. Mari saya ingin tunjukkan dan buktikan pada kalian betapa Allah sering memberi kita harapan untuk kembali pada Dia. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53 dengan satu pujukan kepada kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah akan mengampunkan segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Az-Zumar ayat 53. Wahai sahabatku, cuba ulang dan ulang dan ulang baca ayat ini. Tidakkah tersentuh hatimu, wahai sahabatku? Tidakkah mengalir air matamu? Adakah kau sanggup bersangka buruk pada Allah lagi setelah kau baca dan menghayati kalam Allah yang Maha Pengampun ini? Menangislah terisak-isak, wahai temanku. Hakikatnya Allah amat mencintaimu, wahai teman.
Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata dalam menafsirkan ayat ini bahawa ayat surah Az-Zumar ke-53 adalah khusus untuk orang yang tenggelam dalam maksiat. Ya, kalau kalian perasan, Allah tujukan kepada alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Bermakna Nabi disuruh oleh Allah menyampaikan kabar baik kepada orang yang terlalu hanyut dan rosak kerana maksiat. Juga kalau perasan dalam ayat ini, Allah mulakan dengan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Dalam Al-Quran bila Allah sebut ibadi, hambaku, ia menggambarkan bahawa betapa dekatnya Allah dan cintanya Allah pada mereka. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala masih menggelarkan orang-orang yang dah melampaui batas dan tenggelam dalam maksiat dengan gelaran ibadi, hambaku. Bahkan Allah pujuk ya ibadi, wahai hambaku. Subhanallah. Di saat kita hanyut dan berterusan melakukan dosa dan noda, Allah masih lagi lembut dan memanggil kita dengan nada yang sangat memujuk. Ya Rabb. Bukan itu sahaja, Allah yang Maha Agung, ketika Dia mengatakan bahawa Dia akan mengampunkan dosa hamba-Nya yang melampaui batas, Dia mulakan dengan perkataan inna, sesungguhnya. Inna Allah, sesungguhnya Allah. Ia adalah kalimah penekanan bahawa Allah benar-benar memaksudkannya. Allah berfirman, innallaha yaghfiru dzunuba, Allah akan mengampunkan segala dosa, dzunuba jami'ah. Kalau perasaan Allah bukan sahaja kata Allah akan mengampuni dosa, bahkan Allah juga berfirman, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah, Allah akan mengampunkan segala dosa keseluruhannya. Lalu wahai sahabatku, Allah akhiri ayat ini dengan menyebut innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sifat ghafur itu ulama tafsir bahawa Allah tetap akan ampunkan dosa hamba-Nya jika hamba-Nya bertaubat, walau besar mana dosanya, walau banyak mana dosanya, dan walau mereka berulang-ulang melakukan dosa, Allah tetap membuka pintu taubat. Dan Allah tak pernah sia-siakan taubat hamba-Nya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, betapa besarnya rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami. Wahai sahabatku, sekarang adakah kau nampak betapa Allah Maha Pengampun? Apa lagi yang menghalangmu untuk kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala? Saya tahu berterusan dalam maksiat tidaklah membahagikan. Kenikmatannya hanyalah sementara dan palsu. Namun kesan daripada maksiat itu, hidup kita akan dipenuhi dengan caca merba, porak-peranda, gelisah resah, gundah gulana akibat dari dosa tersebut. Benarlah kata Ibnu Qayyim, bersabar untuk meninggalkan maksiat itu jauh lebih mudah untuk bersabar dengan kesan yang dibawa oleh maksiat tersebut. Kerana itu, bersegeralah dalam meminta ampun pada Allah. Andai terjatuh, bangun dan minta ampun sekali lagi. Andai terjatuh lagi, bangkit lagi dan terus minta ampun. Sehingga sama ada kita berjaya meninggalkan maksiat dan diampuni, atau kita mati dalam keadaan sedang meminta ampun dan diampuni. Allah takkan pernah sia-siakan setiap taubat hamba-Nya. Bukankah Allah itu Maha Pengampun? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu ke arah pengampunan Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan syurga yang lebih luas dari langit dan bumi, u'addat lil muttaqin, yang dijanjikan buat orang-orang yang bertakwa. Allah ada, wahai teman. Allah dekat dengan kamu. Moga kita semua diampuni oleh Allah SWT dan diberi kemanisan iman dan kesempurnaan takwa, serta mati dalam keadaan yang Allah redha, insya-Allah. Juga moga Allah ampunkan semua dosa kita, dosa mak ayah kita, guru-guru kita, sanak saudara kita, kawan-kawan kita, seluruh orang-orang beriman sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia.
serta seluruh umat, seluruh alam sampai hari kiamat. Juga moga Allah beri hidayah pada kita, beri hidayah kepada seluruh umat, seluruh alam sampai hari kiamat insya-Allah. Amin. Wallahu alam. Moga-moga bermanfaat. Jangan pernah putus asa dan taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.